Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Bertemu lagi dengan saya Cikgu Izri dalam pelajaran pendidikan Islam tahun 3. Hari ini kita nak lihat jalan-jalan melihat buku teks berkenaan dengan bersuci daripada hadas. Baik, bila sebut tentang bersuci daripada hadas, apa yang perlu kita tahu? Yang pertama sekali kita perlu tahu apa maksud dia. Yang kedua, kita perlu tahu apakah pembahagian hadas. Hadas ni ada berapa? Kemudian yang ketiga, kita nak tahu dalam pelajaran tahun 3 ini sebenarnya kita akan lebih belajar berkenaan dengan hadas besar. Jadi kita nak tahu apakah yang menyebabkan berlakunya hadas besar. Barulah kita tahu apakah kepentingan sebenarnya belajar tajuk ini. Baik, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, kita lihat muka surat 80. Tajuk bersuci daripada hadas pendidikan Islam tahun 3. Baik, kita lihat maksud hadas. Hadas ialah kekotoran. Kekotoran apa? Kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Contoh solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Baik, bila disebut tentang hadas ini, apa yang nak kita tahu ialah, yang nak ditekankan ialah, kenapa kita perlu belajar tajuk ini? Kerana ada kaitan dengan ibadah yang disyaratkan untuk bersuci. Maksudnya, contoh macam tawaf, contoh macam solat, nak menyentuh Al-Quran. Kita tak boleh buat ibadah ini melainkan kita berada dalam keadaan suci daripada hadas. Sebab itu, bila orang kata suci daripada hadas, maka kita nak kena tahu apakah itu hadas. Jadi hari ini kita belajar apakah itu hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi. Kekotoran maknawi, kotor semua orang tahu. Kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh apa? Oleh deria. Kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh deria, seperti berhadas kecil atau berhadas besar. Dia bukan kotoran yang kita boleh capai dengan deria. Contoh apa kotoran yang boleh capai dengan deria? Ya, betul. Apabila orang buang air besar, maka kita boleh rasa kotor daripada dengan deria kita. Betul. Tapi kekotoran hadas besar ini, walaupun kita dah buang hadas besar, hadas kecil ini, hadas ini, walaupun kita dah cuci, tapi kalau kita tak buat sesuatu yang mengangkat hadas tersebut, kita tak cuci, kita tak bersihkan dengan cara yang betul, maka hadas itu masih lagi kekal dekat orang itu. Masih lagi orang itu kekal hadas, kekal kotor. Melainkan apa? Kalau hadas kecil, dengan berwuduk. Bila orang wuduk, maka terangkatlah hadas kecil. Kalau dia ada hadas kecil, kalau dia berhadas besar, maka dia hendaklah mandi wajib. Bila dia mandi wajib, barulah tidak akan ada hadas besar pada dia. Maka dia suci. Selagi mana dia tak buat dua benda ini untuk hadas besar dan hadas kecil, maka dia tak boleh lagi dikira sebagai suci. Bila dia solat tak sah. Bila dia baca Al-Quran, menyentuh Al-Quran berdosa. Maka kalau dia buat tawaf pun, tawaf tu tahu tak tawaf? Tawaf tu pusing dekat Kaabah tu masa musim haji tu, tawaf, pergi umrah tawaf, tak sah kalau kita berhadas besar ataupun berhadas kecil. Apakah yang menyebabkan hadas? Nanti kita tengok apakah yang menyebabkan berlakunya hadas. Okey, baik. Apakah perkara yang menyebabkan berlakunya hadas? Okey, baik. Sebelum itu kita tengok. Hadas terbahagi kepada dua, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil ini mudah sangat. Apabila koma berak, apabila koma kencing, maka berlakulah hadas besar. Berlakulah hadas kecil. Apabila, saya ulang sekali lagi, apabila kamu kencing, kamu berak, udah cuci, kamu itu berada dalam keadaan berhadas kecil. Bukan setakat kamu je, saya pun sama. Selagi mana
kamu tidak ambil wuduk. Selagi mana kita tak ambil wuduk, kita masih berada dalam kekotoran maknawi yang kecil. Kita masih lagi tak suci. Kita masih lagi tak suci. Tapi ada benda yang bukan sekadar berwuduk saja. Kalau macam berak, kencing tadi, bila kita wuduk, kita dah boleh solat. Kita dah boleh tawaf. Kita dah boleh membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Tetapi apabila berlaku hadas besar, murid-murid semua tak boleh ambil wuduk saja. Ambil wuduk 1000 kali pun dia tak akan menyebabkan hadas besar itu terangkat. Dia tak akan menyebabkan murid-murid suci. Kenapa? Dahsyat betul. Sebab itu nama dia besar. Kalau dia kecil, senang dia angkat. Dia besar, berat, susah nak angkat. Macam mana cara dia? Caranya ialah dengan satu cara sahaja, iaitu dengan mandi wajib. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kewajiban hadas ini melalui firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu berjunub, maka bersucilah. Daripada dalil inilah nak menunjukkan bahawa apabila seorang itu datang junub, seorang itu berjunub, maka bersucilah. Junub tu apa? Junub itu junub itu nakmanya apa? Dia berada dalam keadaan berhadas besar. Okey. Jadi apakah sebab berlakunya hadas besar ni? Okey. Tak ada benda lain melainkan benda ini sahaja. Okey. Yang pertama sekali, keluar mani. Apabila keluar mani, maka dia kena sucikan diri dia. Yang kedua, apabila dia keluar nifas. Jaga-jaga ya. Keluar nifas ini hanya untuk orang perempuan sahaja. Dan orang perempuan yang melahirkan anak sahaja. Tak ada orang perempuan yang belum kahwin, yang tidak melahirkan anak, dia keluar nifas. Hanya berlaku kepada orang perempuan yang melahirkan anak. Kenapa? Nifas ini darah yang keluar daripada perempuan yang melahirkan anak. Jadi jangan ada lelaki yang kata saya keluar darah nifas. Tak ada ya. Tak ada lelaki yang keluar darah nifas. Kalau lelaki keluar juga darah, itu namanya buasi. Baik. Sebab berhadas besar. Yang ketiganya ialah wiladah. Wiladah ni apa? Beranak. Cikgu tadi dah keluar darah. Tadi keluar darah. Sekarang ni keluar anak. Apabila seorang itu beranak sahaja, tak kiralah melalui jalan yang normal ataupun melalui apa? Melalui tingkap. Melalui tingkap. Boleh tanya ibu apa? Apa maksud jalan normal? Apa maksud tingkap? Maknanya melalui pembedahan pun dia dikira beranak. Kalau kata keluar kat mulut pun keluar anak. Beranak. Tapi tak adalah. Beranak ni ada dua je jalan dia. Sama ada melalui jalan biasa ataupun melalui pembedahan di perut. Okey. Maka orang itu berada dalam keadaan hadas besar. Okey. Seterusnya, orang yang haid. Haid ni apa? Darah yang keluar pada orang perempuan sahaja. Mengikut hari-hari tertentu. Dia ada hari-hari datang haid dia. Orang Melayu kata datang bulan. Orang Melayu kata datang bulan. Baik. Datang bulan ni keluar darah daripada mana? Daripada kemaluan perempuan. Keluar darah ini dia datang. Kadang-kadang ada orang yang datang sehari semalam. Ada orang yang datang sampai 15 hari. Maka orang ini dikira haid. Siapa? Orang perempuan yang telah baligh. Orang perempuan yang sudah baligh. Bukan hak yang baru darjah 1 tu.
Dan yang satu tu tengok. Kalau dia baligh, dia keluar darah haid, maka dia automatik baligh. Okey. Baligh ni biasanya seawal 9 tahun. Orang darjah umur 9 tahun tu, kalau tiba-tiba kamu tengok ada darah, bagi tahu dekat mak kamu. Siapa yang umur 9 tahun tiba-tiba berdarah, bagi tahu dekat mak kamu. Kata, mak ada darah keluar daripada kemaluan saya. Maka mak tahulah apa nak buat. Maknanya itu adalah darah haid. Okey. Darah haid ni dikira apabila cukup sehari semalam. Itu panjang cerita kalau nak cerita tentang haid. Baik. Yang seterusnya ialah bersetubuh. Untuk darjah 3 ni cukuplah kamu faham kata orang kahwin, dia tidur sekali, dia tidur sekali, bersetubuh. Dia bersetubuh. Jadi apabila dia bersetubuh tu, maka dia berhadas besar. Bersetubuh ni maksudnya dua badan jadi satu tubuh, tu namanya bersetubuh. Jadi apabila berlaku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 6 perkara ni saya tak sebut lagi apa benda. 6 perkara ni, 5 perkara yang kamu kena buat sendiri untuk hilangkan kita kena buat sendiri untuk hilangkan hadas besar tersebut, melainkan satu perkara yang orang tolong buat, iaitu mati. Mana ada orang mati mandikan diri sendiri? Tak ada. Kalau orang mati mandikan diri sendiri, tu imam pun lari ya. Baik. Jadi orang mati dimandikan orang lain. Mandi mayat tu nama dia mandi mengangkat hadas besar daripada si mati. Maka apabila orang tu mati, kita kena mandikan dia. Sebelum nak kapan, sebelum nak hantar pergi nak semayang, nak hantar pergi kubur, nak tanam, kena mandikan dia. Baik. Itu adalah maksud hadas besar, hadas kecil dan sebab-sebab berlakunya. Sebab-sebab berlakunya. Anak saya dah bangun dah. Okey, baik. Sekadar itu dulu. Kita nak layan anak sekejap. Kamu study dulu apa yang ada pada hadas besar dan hadas kecil ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.